اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 10. Muka surat 10 bagi yang ke-7 daripada atas. Bagi yang ke-8 daripada atas. Seperti menjadikan Allah Ta'ala dah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Seperti menjadikan Allah Ta'ala, yakni menjadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadikan Allah Ta'ala tu bukan mana Allah tu yang dijadikan. Menjadikan Allah Ta'ala, yakni menjadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'il lah. Biasa kita akan ni yang kena dipanggil maf'ulun bih. Akan di sini, kan di sini bukan mana maf'ulun bih, bukan Allah yang dijadikan, Allah yang menjadikan. Fa'il dipanggil. Seperti menjadikan Allah Ta'ala, yakni menjadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan itu bahawa maf'ul. Menjadikan Allah Ta'ala, yakni menjadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan lidah engkau itu kerana maslahat dunia. Seperti mencari harta dengan segala akad. Seperti akad jual beli dan akad sewa. Sebagaimana yang terdahulu, pengarang mengatakan bahawa Allah Ta'ala menjadikan lidah supaya kita gunakan lidah tu untuk membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi SAW, segala zikir dan pengetahuan yang memberi manfaat, supaya lidah yang dijadikan oleh Allah ni kita boleh gunakan untuk mengajar akan ilmu yang memberi manfaat. Supaya lidah juga engkau gunakan untuk menyuruh kebaikan dan melarang daripada kejahatan. Lidah juga memberi nasihat akan orang Islam dan menunaikan akan hajat orang Islam dan mendamaikan antara orang Islam. Itu di antara kegunaan lidah. Yang mana lidah salah satu daripada anggota yang besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita wajib kena mensyukuri nikmat lidah, sebab lidah adalah anggota yang besar yang dijadikan oleh Allah. Manfaat daripada lidah pun besar. Sebaliknya kalau kita tidak jaga, mudarat daripada lidah pun amat besar. Jadi sebagaimana Allah Ta'ala jadikan lidah untuk faedah akhirat, seperti juga menjadikan Allah Ta'ala akan lidah engkau itu kerana maslahat dunia, untuk kerja buat atas dunia. Ini kita cerita semata-mata asal sahaja ni. Perkara ni perkara dunia asalnya. Tetapi kalau kita tilik selapis lagi, terkadang perkara dunia tu dia panggil maslahat akhirat. Kira dunia nak zahir dia. Mana contohnya? Seperti mencari harta. Kita cari harta ni dengan segala akal.
Seperti akad jual beli dan akad sewa. Jadi ke dalam kehidupan kita dunia ni, kita nak cari harta. Nak cari harta, contoh kita berniaga. Nak berniaga kena ada akad jual beli. Nak akad jual beli gunanya melalui lidah. Itu dia panggil maslahat dunia. Kira kepada mencari harta. Kemudian kalaulah mencari harta tu untuk manfaat akhirat, dipanggil maslahat akhirat jugalah. Ini kira asal. Kemudian daripada akad tadi, maka kita dapatlah mencari harta dunia. Tak kira lagi bab hukum akad tu. Ini semata-mata nak ceritanya kita nak cari harta dunia. Contoh berniaga, contohnya beri orang sewa. Jadi nak terhasil meniaga jual beli, nak terhasil kita sewa, contohnya kita mesti kena akad. Akad jual beli, akad sewa menyewa menggunakan lidah. Dikira tu maslahat dunia. Tilik selapis tu. Apabila tilik pula yang pertama, kita cari dunia untuk apa? Untuk bekal akhirat. Jadi itu jadi masalah akhirat. Kemudian kita akad tu pula. Kita nak cerita sini bukan bab akad. Kita nak cerita bab mencari harta. Tapi jalannya akad. Tapi kalau kita tilik kepada akad, itu akhirat. Sebab dalam mazhab Syafi'i kitanya, akad jual beli, akad sewa menyewa, hukumnya adalah wajib. Dalam mazhab Syafi'i kita, itu kalau kira bila hukum wajib, maslahat akhirat. Tapi dia nak cerita sini bukan bab akad tu. Nak cerita bab kita nak cari harta dengan umpama berniaga. Nak terhasil berniaga ni kena ada akad jual beli. Jadi terhasillah perniagaan, dapatlah kita cari harta. Itu maslahat dunia dia panggil. Bukan nak cerita bab akad ni, nak cerita bab nak terhasil cari harta. Jalannya nak jual beli, nak jual beli kena ada akad. Tapi kalau kita tilik semata-mata kepada akad, akad jual beli, akad sewa menyewa, tu dalam mazhab Syafi'i kita wajib. Bila wajib itu bukan maslahat dunia, itu maslahat akhirat, kegunaan akhirat. Sebab mazhab Syafi'i kita tanpa akad jual beli hukumnya adalah haram. Sebab wajib kita akad jual beli, sewa menyewa pun sama dalam bab muamalah. Dalam mazhab Syafi'i kena ada akad. Jadi kalau kira semata-mata akad, itu adalah maslahat, kegunaan untuk akhirat. Tapi di sini nak ceritanya maslahat dunia kok mana? Kalau kata akad tu hukumnya wajib. Bila wajib itu akhirat, perintah agama. Dia nak cerita bab cari harta je. Cari harta dikira itu maslahat dunia, semata-mata cari harta. Tujuannya tu kalau tujuan akhirat akan jadi masalah akhirat. Tapi itu dia panggil aridi lah. Aridi di mana apa? Kita tilik lapis yang kedua. Tilik lapis yang pertama hak asal, zati hak asalnya cari harta adalah kerjaan dunia, maslahat dunia. Selapis lagi cari harta untuk apa? Itu selapis lagi. Itu pandang lapis yang kedua. Panggil aridiyah tu. Pandang lapis yang keduanya kerana untuk bekal akhirat. Maka itu jadi akhirat, tidak jadi dunia. Tapi nak kira hak asal, tak kira hak kerana tu. Jalannya akad. Jadi apabila akad, terhasillah jual beli perniagaan untuk cari harta. Kira tu maslahat dunia. Tilik kepada hukum akad, tu kilik bab akhirat lah pula. Sebab hukumnya adalah wajib. Akad jual beli dalam mazhab Syafi'i kita adalah wajib. Kemudian dalam akad jual beli itu kena lengkapkanlah. Beli apa, harganya berapa, kena lengkapkanlah. Sama ada lengkap sebelah yang akad jual ataupun sebelah yang akad membeli. Kena lengkap. Jangan duduk akad separuh-separuh. Jual beli jual beli apa benda pula tu? Jual beli dah. Ataupun beli jual
Ke mana? Kan gitu. Atau kadang-kadang beli, jual. Tak tu. Atau beli pakat barang tu jual. Atau blok lari. Gitu je. Tapi kadang-kadang sekarang ni tak ada dah senyap tu dah. Senyap dah. Okey. Ulu barang, ulu duit. Okey je. Okey. Settle. Akad baru tu dah. Akad nama okey dengan settle. Beres. Patut tak? Sedap. Kena. Dia tak ada akad jual beli ni, jual mu'attaq ni jual hak sikit kecil-kecil tu, sen 3%, 4%, sen tu malah tak ada akad jual beli. Tu ulu sambuk gitu je tu, jual kecil-kecil tu. Hak jual beli hak biasa tu, hak tu wajib akad jual beli. Ini dalam mazhab Syafi'i kita lah. Bersalahan 3 mazhab yang lain tidak ada akad jual beli. Tidak ada akad jual beli. Sebab Nabi bersabda innamal bai'u antaradin. Jual beli Nabi kata adalah reda mereda. Kita nak jual beli mesti reda mereda. Mana setuju. Yang membeli pun setuju dengan harga, dengan barang. Yang menjual pun setuju dengan harga yang orang tu nak beli. Mana kena ada reda mereda. Kena setuju. Itu hak Nabi kata. Jual beli kena syaratnya setuju. Jangan duk paksa. Bab jual beli ni kena sama-sama reda. Jadi oleh kerana reda ni perkara dalam. Kenang ke tak kenang, setuju ke tak setuju, okey ke tak okey, ini perkara hati. Jadi nak pastikan kita jual beli itu mengikut sebagaimana yang Nabi kata reda mereda. Jadi pandangan mazhab Syafi'i, nak pastikan jual beli kita ikut syarak, yang mana reda mereda ni, oleh kerana reda mereda tu perkara dalam, kena nyatakan di mulut. Itu timbul akad. Kena sebut, saya beli barang ini dengan harga sekian. Nampak dah? Dia nak beli barang tu dengan harga tu. Yang menjual pula saya jual. Mana yang menjual tu pun setuju dah jual barang tersebut dengan harga tersebut. Nyatalah bahawa yang membeli pun setuju reda, yang menjual pun setuju reda. Kalau tepat dengan hak syarat kehendak jual beli, syaratnya adalah reda mereda. Itu pandangan dalam mazhab Syafi'i kita. Maka untuk memastikan bahawa kita turut syarat, yang mana turut syarat ni hukum wajib, nak memastikan bahawa jual beli itu reda mereda tu, ni peraturan syarak yang wajib kepada kitanya, nak pastikan kena sebut, maka sebut tu pun jatuh hukum wajib akad. Itu dalam mazhab Syafi'i lah. Mazhab yang lain pula reda perkara hati, tetapi walaupun tanpa dinyatakan dengan percakapan, tetapi dengan perbuatan pun boleh tahu dah setuju ke tak setuju. Sebab apa? Az-zahiru yadullu 'alal batin. Hak zahir itu menunjuk hak dalam. Hak zahir pembeli hulur duit. Hulur duit betul-betul. Bukan kata hulur duit, penjual pegang, pembeli duduk. Tak lepas. Dah lepas. Cari ke duit tu nanti. Dah ni. Jadi orang jual ni hulur duit, tapi tangan tak lepas. Tu nampak macam tak berapa nak jadi tu. Tak apa nak setuju. Tiba-tiba orang yang membeli hulur duit, okey, lepas. Orang yang menjual tadi hulur barang pun tak ada kata barang tu dia pegang dah. Dia pun hulur barang, senyum-senyum. Zahir itu menunjukkan bahawa hati dia setuju. Maka tak syarat nak sebut-sebut dalam mazhab, pandangan mazhab yang lain. Itu je lah. Sebab nak pastikan bahawa jual beli mengikut hukum syarak reda mereda. Jadi pandangan dalam mazhab Syafi'i kita, nak pastikan menurut syarak reda mereda ni kena sebut. Tapi jumhur mazhab yang lain
TikTok, Facebook. Dengan kelakuan tu sudah membuktikan bahawa yang membeli pun okey setuju, yang menjual pun okey setuju. Ulur duit, senyum je. Ini ulur barang penjual pun senyum je. Tak setuju apa lagi setuju dah tu. Macam mana? Ini hak jumhur mazhab. Lepas tu kita macam mana? Lah kita macam mana? Tanya. Lepas tu kita macam mana? Yalah, hak kita buat macam mana? Hak kita duduk buat dah selama keni ni, kok mana kita buat? Mana? Macam mana? Kadang-kadang dia kata penjual hak Cina tu pula akak, dia kata. Hak Melayu senyum je. Penjual Cina tu akak. Pembeli Melayu tu senyum. Mana nak kira tu? Hak Cina hak akak tu mazhab Syafi'i tau. Hak Melayu senyum tu mazhab lain tu senyum setuju tu. Ke mana? Yelah nak ceritanya kita tu buat macam mana? Lepas tu kadang-kadang kita kata kita ni bermazhab Syafi'i pada bab-bab tertentu. Kita beramal mengikut pandangan mazhab Syafi'i dalam bab-bab tertentu, tapi dalam bab-bab yang lain terkadang kita pun tak tahu pandangan mazhab Syafi'i. Kita tak belajar pun, tak pernah belajar pun dalam bab jual beli, contoh dalam bab muamalah. Jadi macam mana kita nak mengikut muamalah jual beli dalam pandangan mazhab Syafi'i kita? Kita ni kadang-kadang bukan bab muamalah, bab ibadah pun tak cukup. Kalau betul benar kita nak buat ibadah ni, kita kata konflik ni lengkap dengan pandangan dalam mazhab Syafi'i pun tak konflik. Walaupun dalam bab ibadah, bab ibadah pula bab solat je. Bab ibadah ni solat dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan hajinya. Zakat haji lagilah tak jelas mazhab mana kita. Bab solat saja pun kadang-kadang tak apa jelas ni, mazhab Syafi'i ke mazhab mana. Sama tak lagi pada bab muamalah. Walaupun kita kata kita ni fiqh kitanya menurut pandangan fiqh dalam mazhab Syafi'i kita. Gitulah sekadar-sekadar. Orang awam kita taklah menekankan sangat. Taklah menekankan sangat. Gitu je lah. Belajarlah, belajar sedikit demi sedikit. Belajar sedikit demi sedikit. Kita nak beramal dengan fiqh mazhab Syafi'i. Kalau fiqh mazhab Syafi'i kita tak belajar, fiqh mazhab lain lagi jauh lah kita nak belajar. Jadi kalau fiqh mazhab Syafi'i kita pun tak belajar, fiqh mana kita pakai? Fiqh kita lah. Awak pakai fiqh mazhab mana? Fiqh mazhab saya. Gitu. Sebab tu dalam kitab Tuhfah Ibn Hajar mengatakan bahawa al-awam la mazhab lahum. Orang awam tak ada mazhab tetap. Tak sedut nekang sangatlah. Kita belajar. Untuk memastikan bahawa kita beramal tu mengikut ilmu. Hati yang kita naknya. Kita beramal supaya kita mengikut ilmu. Tiap-tiap satu perbuatan ibadat kita, kenapa buat begini? Kerana berpandukan kepada ilmu. Kita duduk ngaji dalam kitab sebut begitu. Kita nak biar apa yang kita buat ada tempat sandaran kita. Yang kita buat, yang kita baca, yang kita apa pun, biar ada sandaran ilmu. Kita nak kot tu. Kemudian ilmu yang diajar di tempat kita ni ilmu fiqh bermazhab Syafi'i. Jadi nampak situ kita ikut fiqh mazhab Syafi'i. Tapi sebenarnya yang kita nak mengikut ilmu. Sebab Nabi kata wal amalu tabi'u. Amal ibadah ialah mengikut ilmu. Apa panggil amal ibadah? Wal amalu mubtada'. Tabi'u khabar dia panggil. Ngaji ilmu nahwu. Mubtada' khabar ni benda yang sama. Ain tula dia panggil benda sama. Wal amalu dan tabi'u adalah benda yang sama. Wal amalu bermula amal ibadah.
Tabi'uh ialah mengikut ilmu. Amal ibadah ialah mengikut ilmu. Mengikut ilmu itulah amal ibadah. Faham tak? Dia benda yang sama antara dua ni. Faham tak? Apa contoh percakapan kita? Hak mubtada khabar. Benda yang sama. Saya biasa buat contohnya. Ni Umar ialah ayah kepada Zaid. Umar ialah ayah kepada Zaid. Umar mubtada, ayah Zaid khabar. Umar ialah ayah pada Zaid. Ayah pada Zaid namanya Umar. Antara Umar dengan ayah Zaid ni orang yang sama ataupun orang yang lain-lain. Umar ialah ayah Zaid. Ayah Zaid namanya Umar. Antara Umar dengan ayah Zaid ni orang yang sama ataupun orang yang lain-lain. Faham tak ni? Umar dengan ayah Zaid ni dua orang ke satu orang? Faham tak? Umar ialah ayah Zaid. Ayah Zaid nama Umar. Nak tanyanya antara Umar dengan ayah Zaid ni satu orang yang sama ataupun dua orang? Satu orang yang sama lah. Zaid barulah anak tu orang lain pula. Itu dipanggil mubtada khabar, benda yang sama. Jadi Nabi bersabda wal amalu tabi'un. Bermula amal ibadah ialah mengikut ilmu. Mengikut ilmu itulah dinamakan amal ibadah. Kenapa? Apa yang kita buat, ilmu kita mana? Kita ngaji, kita belajar. Waktu kita belajar gitu. Waktu kita belajar, waktu kita belajar. Ikut ilmu ibadah. Tapi kalau tidak ikut ilmu, tak panggil ibadah. Walaupun kebetulan betul sekalipun. Sebab Nabi kata amal ibadah ialah mengikut ilmu, bukan mengikut akalan sendiri, bukan mengikut gamuk-gamuk sendiri, bukan mengikut sedak sendiri. Saya sedak buat seumpama ni, saya sedak baca seumpama ni. Tak jadi tu. Sebab bukan mengikut ilmu. Mengikut ilmu baru dipanggil amal ibadah. Walaupun ada setengah pandangan mengatakan bahawa yelah kalau kebetulan betul dengan hak diperintahkan boleh pahala juga walaupun dia buat itu tu bukan melalui ilmu. Situ ada khilaf dah pulaknya. Tetapi kalau kita tak belajar, tak sudut katalah. Kalau kita tak belajar, tak ada ilmu, tak sudut katalah. Kita belajar kemudian, walaupun saya tak belajar, lepas saya belajar sama je. Hak saya buat dengan gamuk-gamuk, dengan sedak-sedak sendiri tu, sama dengan dalam kitab. Agak ada gitu ke? Mana kamu? Kita buat amal sendiri-sendiri ni, tak belajar. Kita belajar kemudian. Kita pun pelaga. Antara hak kita buat dulu tanpa belajar dan kita belajar kemudian ni, sama ke tak? Takkan jumpa sama. Takkan jumpa sama. Jadi nak panggil amal ibadah ialah mengikut ilmu. Jadi kita pekoh ni, solat contohnya mengikut ilmu. Cuma ilmu yang sampai di kita ni ilmu pekoh bermazhab Syafi'i. Jadi kita pun ikut pekoh mazhab Syafi'i. Wajib ke kita ikut pekoh mazhab Syafi'i? Kita wajib ikut ilmu. Iyalah. Ikut pekoh mazhab Syafi'i, kita wajib ikut ilmu. Dan ilmu sampai kitanya pekoh mazhab Syafi'i, kita wajib ikut pekoh mazhab Syafi'i lah. Tiba-tiba kita pergi belajar pekoh mazhab Hanafi, kita wajib ikut pekoh mazhab Hanafi sebab kita wajib ikut ilmu. Gitu. Tapi ilmu sampai kitanya ilmu pekoh mazhab Syafi'i, kita turut pekoh mazhab Syafi'i. Itu kalau kita belajar. Tapi kalau kita tak belajar, tak ada mazhab lah. Al-awwam la mazhab lahu. Orang tak ada mazhab tetap. Ni kebetulan kena mazhab Syafi'i, ni kebetulan kena mazhab Hanafi, begitu je. Bukan kata nak buat ringan, tapi kita kena terima realiti masyarakat. Yang kita nak tekannya bab akidah. Bab akidah tak ada. Tak ada tolak ansur. Tak ada. Kita kata bertolak ansur sudahlah. Benda khilafiyah, tauhid tak ada. Itu kena kita tekan, kita kena kemah tu. Tak ada tolak ansur dalam bab akidah. Bab pekoh, kita belajar kalau muka kemah, maka amalan kita tu stabil molek je.
Amalan kita pun macam orang ramai-ramai je. Tak jadi timbul pelik daripada orang. Jadi mudah sikit kita nak jaga hati kita. Kalau kita buat pelik daripada orang, nak nyuruh ke orang pula pun orang nasi tula je. Tambahan pula kalau dalam bab solat lah contohnya. Fiqh mazhab Syafi'i berlalu. Banyak perkara-perkara yang membatalkan. Perkara yang membatalkan pun kadang-kadang hak batal, bukan hak makruh. Kadang-kadang membaca Quran dalam solat, Fatihah surah, kita gerak-gerakkan kepala, itu anggota besar. Tu tengok Syekh Arak tu Syekh Arak, dia bukan mazhab Syafi'i. Kita jelah. Dia menggerak-gerakkan kepala mengikut bacaan. Itu kalau fiqh mazhab Syafi'i batal. Contoh macam mana kadang-kadang bulan Ramadan dia ambil tu imam impor. Dia tak ambil lah tu imam tempatan ni, hak impor. Hak impor tu hak pemazhab lain. Kemudian di solat sama macam kita. Dah. Tapi kenapa kita boleh ikut? Walaupun solatnya dengan bergerak-gerak. Solatnya bergerak-gerak. Pernah satu ketika tu tu imam isyak Arab. Tu imam tarawih orang kita. Antara tu imam isyak tadi dengan tu imam tarawih orang kita tu tekah jauh cara solat. Tu imam Arab ni dia baca dia buat dia tak ada buat lagu, tapi dia punya cara, dia punya ayat yang dibaca tu memang tepat dengan makna yang dibaca. Dia mengikut makna. Kita ni orang Melayu ni buat lagu sedap belaka, walaupun cerita tu cerita neraka, cerita apa pun. Kalau kata buat tanding ngaji Quran, dia buat lagu, oh sedap. Ayat cerita apa? Ayat cerita neraka. Oh sedap neraka. Sedap dibaca tu lah. Apa ayat kata tak tahu. Tapi dia baca tu memang bergerak. Memang jelas kata bergerak. Main isyak. Lepas tu tarawih dia jadi makmum. Naiklah orang kita jadi imam tarawih. Kerah kekong. Itu kan beza tu kan. Kerah kekong imam kita je. Kerah kekong. Kalau kebetulan terlupa nak silentkan telefon, bunyi kat mana pun kerah kekong je. Tak nak gerak. Nak tutup telefon pun tak pandai, kerah kekong. Tu orang kita. Tapi nak ceritanya beza. Dan macam mana bergerak seumpama tu? Itu belum campur lagi dengan berdahem. Dia bunyi. Ataupun kalau fiqh mazhab Syafi'i kita batal. Jadi macam mana orang kita yang duduk di belakang tu tidak ada timbul pertanyaan ataupun timbul komplain ke tidak ada? Sebab apa? Dia ada dua kemungkinan. Satu kemungkinan hak ramai-ramai tu dia tahu. Fiqh Syafi'i seumpama ni, fiqh mazhab lain okey. Pandailah maknanya. Ada kemungkinan hak ramai-ramai tu tak tahu boleh belaka barangkali. Dia gitu. Tahu? Makna kalau tahu sungguh senang cerita. Tak tahu sungguh pun senang cerita. Tahu sungguh dia tahu tak apalah, dia bergerak-bergerak gilah. Tak apalah. Kalau kita semai sendiri kita takkan buat seumpama tu. Dah kebetulan jadi imam, kita ikut je lah. Kita ikut je. Tak apalah, kita pakai fiqh pandangan imam-imam yang mengatakan bergerak banyak kali dalam solat tidak membatalkan solat. Kita pakai gitu je. Jadi senang sebab dia tahu banyak pandangan. Dan senang juga kalau tak tahu apa-apa. Tak sudah belajar apa-apalah. Buatlah guana-guana pun. Janji Arab punya mari tak apa. Gitu. Buatlah macam mana pun. Tak belajar pun senang. Faham tak senang? Senang. Senang kata dia orang. Kau anda balah mana pun. Nak tipu dia. Orang tak ada masalah ni. Cerita benda khilafiyah ni. Mana kalau tak belajar pun senang. Hak jadi isunya terkadang belajar sekerat-sekerat. Tu harga. Apalah Arab jahil.
Semayang apa seumpama tu? Bergerak-gerak. Duduk empat di sebelah belakang. Ni. Arab apa jahil seumpama tu? Apa solat bergerak-gerak? Apa solat berdehem-dehem? Itu Arab jahil, dia kata. So jadi gitu. Sebab dia hanya tahu sedikit-sedikit. Hati dia susah sikit. Tahu lebih, tak ada masalah. Tak tahu langsung, tak ada masalah. Comel tak tahu langsung, faham-faham lah. Orang tak tahu langsung ni tak ada nilai sebenarnya. Ikut orang nak bawa je macam mana, tak ada nilai. Mana ialah kita tahu lebih sikit. Mana kalau sama-sama kita jangan buatlah seumpama tu. Sebab terkadang di kalangan kita ni ada orang tahu sikit-sikit qada dia. Kalau kita buat tidak sebagaimana fiqh mazhab Syafi'i, menyebabkan mungkin dia akan apa ni, tak puas hati, jadi tak comellah jemaah kita. Jadi dah kalau kita menjadi imam di tempat kita bermazhab Syafi'i, kita jagalah fiqh mazhab Syafi'i. Tambahan bila kita jadi imam, syarat yang pertama nak jadi imam faqih, kena alim ilmu fiqh, kena pandai bab fiqh solat contohnya, maka tidak akan timbullah maknanya pertikaian di kalangan ahli jemaah. Macam mana? Tak timbul pertikaian di kalangan ahli jemaah. Kita nak gitulah. Tapi cuma nak ceritanya, kalau kebetulan mari imam lain, imam Arab yang bermazhab lain, maka kita pun ada dah imam yang ilmu. Mana kalau kita kata nak ikutlah, kita ikut, kita pakai pandangan dia. Gitu jelah. Jadi kita kadang-kadang satu-satu perkara itu kita pakai fiqh mazhab Syafi'i. Mana untuk tempat kita seeloknya begitulah. Bukan kita nak buat kata macam tidak bermazhab, bukan, jangan salah faham. Cuma kita nak letak dengan realiti masyarakat kita. Dengan realiti masyarakat. Kalau kita duduk tekan sangat dalam bab fiqh, kadang-kadang timbul orang ni kata gini, orang ni kata gini. Satu lagi perkara paling besar dalam masyarakat kitanya, kita nak tekan bab fiqh hak khilaf dalam di masa yang sama bab tauhid akidah hak satu jalan saja kita tak bicarakan. Itu tidak bertanggungjawab seumpama tu. Bab akidah tu nombor satunya, kena tekan molek. Bab fiqh pun kita tekanlah. Dia benda khilafiah ni kita tekan qada-qada. Tekan qada-qada. Mana kalau kita tengok orang lain tu buat tak sama macam kita fahamlah dia biar. Tapi kita pula kalau dah tahu pandangan mazhab lain, tak sudah buatlah tempat kita ni. Orang bangun daripada sujud kepada qiyam, kepada berdiri, bangun tasyawal pada berdiri, orang yang ketiga, tempat kita ni tekan dengan tapak tangan. Yang kita gatal-gatal nak tekan di belakang tangan, buat apa? Salah ke tu mazhab Maliki? Dan apa kata gatal-gatal? Awak tu gatal sangat. Kita mengaji kita tahulah fiqh mazhab Maliki dia tekan dengan belakang tangan. Oh begitu. Berasa nak tekan dengan belakang tangan gatal buat di rumah. Tak ada orang kita buat nak buat pun. Tapi tempat ramai-ramai ni fiqh mazhab Syafi'i kita tekan dengan tapak tangan. Kita pun tekan dengan tapak tangan. Apa masalah? Sebab kita tempat kita orang tekan gitu belaka. Yang kita nak buat gini pelik daripada orang. Kenapa? Apa tujuan kita? Nak cerita kita pandai. Itu kata gatal. Bukan kata salah. Nak nyeru dah. Kalau orang tekan dengan tapak tangan untuk bangun berdiri, kita tekan dengan tapak tangan untuk bangun berdiri, tak timbul kita. Semacam orang lain. Tapi kalau kita buat tak sama, kau tengok tekan, taulah masyhur. Bukan kata salah. Kita tasyahud, jari kita nak bergerak, bergeraklah. Mana di rumah kita. Itu mazhab Maliki sunat, gerakkan jari ketika tasyahud. Mazhab Syafi'i kita makruh. Tak usah buatlah. Yang nak buat apa? Mana kita belajar kita tahu, begitu. Kita pergi Mekah, contohnya kita tengok, gini orang kita duk ngaji.
Ni mazhab ni, ni mazhab ni. Gitu jelah. Mana daklah kita kata apalah orang mari Mekah ni. Mayang budak pandai. Mari Mekah sangat mayang dak pandai. Satu nyakit pula gitunya. Dan mari Mekah sangat solat pun dak pandai. Tak mesti timbul gitu. Ada timbul. Dia tu pergi Mekah solat, dia kata dia bergerak acak kali satu isu, berdehem satu isu, kemudian tidak ada tamak nino, duduk antara sujud tak ada tamak nino. Ini set-set jahil belaka ni. Dia kata puak-puak jahil. Dia masalah cakap gitu. Mana kalau kita tahu pandangan mazhab Hanafi contohnya, tidak jadi rukun pun bagi mereka. Duduk antara sujud tidak menjadi rukun pun bagi mereka. Mereka angkat kepala daripada rokok bukan pada i'tidal pun hanya untuk turun kepada sujud. Mereka angkat kepala daripada sujud bukan untuk duduk antara sujud, hanya untuk sujud yang kedua. Tanpa angkat tidak akan jadi dua kali sujud tu je. Hak bergerak kita maklum tu jumhur mazhab tidak batal. Abu Dahi mazhab Hambali tidak batal contoh. Kalau kita tahu lebih sikit. Tapi untuk amalan kitanya sebagaimana yang kita duk belajar. Kita duk belajar tempat kitanya fiqh bermazhab Syafi'i. Kita beramal dengan fiqh mazhab Syafi'i untuk kita. Untuk kita. Lepas tu untuk akad jual beli kita dengan orang lain. Kita sudah membabitkan dengan orang lain. Bab muamalah ni kita dengan masyarakat. Macam mana? Nampak dia yang jual, yang beli tak ada akad-akad. Macam mana kita? Tak apalah kita pakai ikut dia lah. Apakah dia senyum kita senyum dah. Dia senyum kita senyum. Tukang jual pula comel. Dia senyum kita senyum sudah. Kena. Waktu sudah membabitkan dia. Yang kata awak nak berniaga, akad jual belinya tidak haram. Tambah gitu. Tambah gitu. Satu perkara. Kemudian pula bukan kata akad jual beli je tak ada, bahkan yang menjual, yang membeli terkadang belum lagi balik. Kanak-kanak yang belum balik, ya walaupun 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun umurnya, kemungkinan dia belum balik. Kita pergi kedai, mak dia nak solat, dia suruh anak dia ganti, anak dia tunggu, anak dia baru sekolah rendah, mungkin jam 3, jam 4, baliknya mungkin belum. Ke macam mana? Nak tanya dulu, awak ni jadi jual ganti mak, awak balik tak lagi? Tanya budak tu. Dah kita nak beli dengan dia ni. Mazhab Syafi'i nak akad jual beli syaratnya kena balik. Mazhab Hanafi contohnya syaratnya mumayyiz. Budak yang sudah kenal duit, kenal barang, bolehlah akad jual beli. Itu mazhab Hanafi contohnya. Gitu je lah kitanya. Itu untuk kita secara umum lah. Lepas tu kalau kita nak akad, kita akad lah. Kita pergi tengok kedai tu budak jual, kita masuk kedai lain, orang tu jual. Kena? Pergi masuk, dah tengok budak. Mak dia tak ada, mak dia naik solat barangkali. Kita masuk kedai lain. Siapa masuk ke kedai tadi keluar balik? Budak tak balik. Kena? Tak apalah. Itu perkara khilafiyah. Tak ada? Hak nak kemahnya, hak tak ada khilaf adalah dalam bab pegangan. Mana kita kena, yalah, kena tengok realiti masyarakat kita macam mana. Kalau realiti masyarakat kitanya akidah kemah, tasawuf adu'ain pun kemah, fiqh kita kemah fiqh Syafi'i. Lepas tu kita ajar juga pandangan-pandangan mazhab yang lain sebagai penambahan ilmu, dan kita beramal dan pandangan mazhab Syafi'i lah untuk biar jadi sama, biar jadi sekata dalam masyarakat kita, bahawa tak timbul perbezaan. Sebab kita ni bukan tempat yang ilmu meluas. Kalau di tempat-tempat negara yang ilmu meluas, terkadang di tempat mereka diajar keempat-empat mazhab dengan kitab-kitab. Kitanya boleh ajar kitab fiqh Syafi'i pun wujud dah.
Kadang-kadang kitab fiqh Syafi'i pun tidak ada. Yang ada hanya ceramah-ceramah, tazkirah. Nak tunggu masuk isyak semata-mata. Mana kitab fiqh Syafi'i pun tidak ada. Macam mana nak fiqh kitab? Nak kitab fiqh Hanafi, nak kitab fiqh Hambali Maliki. Kitab fiqh Syafi'i pun tidak ada. Hak beratnya kitab akidah pun tidak ada. Tu ada benda lah. Mana? Faham tak? Kita bukan awak gengang ni. Cuma kita kena faham mengaliti masyarakat. Nak cerita bukan cerita bab hukum ni. Nak cerita bab jaga lidah kita. Lidah tu apa tujuan dia? Tujuan dia antaranya untuk maslahat dunia. Kita nak cari harta dengan segala akal. Jadi lidah ni Allah Ta'ala jadikan untuk maslahat akhirat dan juga untuk maslahat dunia. Manfaat akhirat dan juga untuk manfaat dunia. Dan hendaklah syukur engkau atas nikmat lidah ini dengan memeliharanya, memelihara lidah daripada barang yang tiada, dijadikan dia akan barang kerananya, daripada berkata-kata yang dilarang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.